Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan sedikit peluang untuk berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Kita diberi peluang untuk saling ingat memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita bukannya sia-sia. Kerana itu Allah Taala sentiasa mengingatkan kita dalam Al-Quran. Antaranya Allah kata apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu ingat aku cipta kamu ni sia-sia? Tuan-tuan, kalau dengan nikmat yang Allah bagi hari ini, pastinya kita akan bermuhasabah. Saya selalu bermuhasabah, duk tengok keadaan kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni apa yang tak ada? Kalau banding dengan negara-negara lain, pastinya kita antara yang terbaik lah tuan-tuan. Dan saya tahu orang Putrajaya ni banyak berjalan dan banyak berada di luar negara. Sebab semua penjawat awam. Saya penjawat awam. Saya banyak keluar negara, lembaga pengarah luar negara. Bila kita pergi luar negara tuan-tuan, saya rasa Malaysia antara yang paling menarik tuan-tuan. Walaupun saya duduk Arab lebih 12 tahun, sampai kan orang Arab nak kahwinkan anak dia dengan saya. Ingat main-main ke tuan-tuan? Tapi sungguh, tapi jiwa kita kata, Malaysia juga aku nak. Alhamdulillah, balik-balik kahwin dengan orang Kelantan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila duduk negara luar, pergi negara Arab, macam mana hebat pun tuan-tuan membuat masjid, tempat kita, negara kita, makanan kita lebih baik daripada negara-negara lain. Untuk kita, orang Arab tak apalah tempat dia. Tapi kalau macam kita nak pergi semayang, tuan-tuan, berhentilah dekat Petronas ke, berhentilah dekat Shell ke, berhentilah dekat Petron ke, tempat yang sesuai untuk kita solat. Kita nak buat apa pun senang. Kalau negara-negara lain tuan-tuan, tak payah pergi jauh, pergi Arab Saudi sudah. Tuan-tuan nak buang air, tahi nak keluar, masuk balik. Tu dekat mana tu? Dekat Arab Saudi tempat ada Mekah, ada Madinah, ada Kaabah, ada Masjid Nabawi. Tuan-tuan, sedangkan Nabi SAW, dia pesan pada kita, dia suruh kepada kita sentiasa bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan, Allah Taala ni dah bagi kita ni macam-macam dah rezeki yang cukup banyak. Cuma apa yang Allah nak, Allah suruh kita melihat kepada kebesaran Allah yang Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 112. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Tuan-tuan, apa kata Allah? Wa daraballahu masalan qaryah. Allah bagi contoh ni, Allah suruh muhasabah ni. Tak kira siapa pun kita. Allah suruh kita bermuhasabah. Wa daraballahu masalan qaryah. Bukan aku tak pernah bagi, kata Allah. Sebuah negara yang aman, sebuah kampung yang aman. Allah kata apa? Aku dah bagi dah.
Wa daraballahu mathalan qaryah, sebuah kampung, sebuah taman, sebuah negara, sebuah negeri, kanat aminah, yang mana ia amat aman dan damai. Mutmainnah, tenang bila kamu duduk di dalamnya, gembira kamu bila berada di dalamnya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, buatlah apa saja dalam negara tersebut. Tanah tu kalau kamu tanam, semua hidup lah tuan-tuan. Apa saja yang kamu buat, kamu nak berniaga jalan kat dalam tu tuan-tuan, semua boleh. Macam-macam nikmat yang aku bagi. Fakafarat bi an umillah, malangnya mereka ini kufur dengan apa yang telah dinikmatkan kepadanya. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un, maka Allah bagi kepada mereka ganti daripada ketenangan itu kepada sebuah kehancuran. Bila ada kehancuran, apa yang akan berlaku? Al khauf, takut. Wal ju', kelaparan, kemiskinan, nak cari rezeki pun payah. Akhirnya tuan-tuan, rasalah apa yang kamu sendiri buat. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita balik kepada sejarah, Nabi Muhammad bila masuk dalam Al-Madinah, Nabi mengubah culture hidup daripada berteraburnya orang Islam dalam tu kepada perpaduan. Samalah juga macam kita tuan-tuan. Cuba kita balik sejenak, tengok sejenak. Syria sebagai contoh tempat saya dibesarkan. Tuan-tuan, Syria ni kalau tuan-tuan tengok apa yang tak ada. Saya jumpa bekas-bekas menteri lama-lama tuan-tuan. Dia orang cakap, dia kata antara negara Arab yang kami suka pergi, Syria. Ketenangan, cantik, makannya sedap. Kalau di dalam kelompok negara Arab tuan-tuan, makanan dipanggil jannatut ta'am, atau panggil syurga makanan ni, Syria. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Bintang kan, yang tuan-tuan makan yang apa, shawarma panjang-panjang tu kan, itu Syria. Tuan-tuan makan apa lagi? Kalau nasi mandi, nasi apa, kabsah tu, itu Yaman. Daging bakar makan dengan roti, cicah dengan musabbah apa semua, itu Syria. Dia makanan ni yang enak, yang sedap, Syria. Nombor 2, perempuan paling cantik lah dalam kalangan orang Arab, Syria. Itu penting. Sejarah tu kena tengok jalur sebab keturunan tu. Lepas tu dia orang ni dengan orang Perancis. Dia kacukan Perancis. Sebab dia adalah dijajah oleh Perancis. Nombor 3, lelaki dia handsome. Memang lelaki, tuan-tuan tengok, saya letak dengan Instagram guru-guru saya yang terbaru meninggal dunia, Profesor Dr. Nuruddin Akhtar, juga guru kepada Menteri Agama pada hari ini. Mula-mula, ya Allah, handsome. Tengok muka dia, handsome-nya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang buku dia digunakan oleh semua mufti seluruh dunia. Fiqh al-Islami yang panjang tu, dirujuk oleh semua mufti. Handsome. Memang handsome. Keturunan dia keturunan handsome. Lelaki dia memang handsome. Kalau kita tengok penyanyi Mahir Zain kan, tu keturunan tu, keturunan Lubnan, Syria lebih kurang tu. Tapi kalau ikutkan tengok pada muka Mahir Zain tu, macam saya tengok biasa je. Tu sebab bila dia datang Malaysia, orang TV Hijrah happy, handsome gila dia orang kata. Saya tengok biasa je. Kalau muka macam tu dekat Arab, baru jaga pintu pun. Dekat Syria tu, nak kata handsome-nya tuan-tuan, orang dia penyanyi, kalau artis saya cakap lah, memang handsome habis lah. Tak kata dia orang punya handsome tu. 3. Nombor 4, perdagangan. Bisnes jalan kat situ tuan-tuan. Tuan-tuan makan air minyak zaitun. Minyak zaitun dia ada 2. Dia ada 3 tempat pengeluar minyak zaitun. Syria, Palestin dengan Mesir. Minyak zaitun yang terbaik, yang lembut, yang dia punya tu halus, Syria. Nombor 2 Palestin. Nombor 3 baru Mesir. Tu dia, ni pengeluar, ni bincang dengan orang-orang pakar minyak zaitun lah. Pengilang-pengilang, dia kata pertama Syria. Tapi bila Syria dah bergolak macam tu, dia pergi ke Palestin. Palestin tak susah, dia pengeluaran dia kena melalui Yahudi lah apa semua tu, lah kali dia orang ambil Mesir. Dia 3. 4
Nombor 5, tuan-tuan dan puan. Apa benda istimewanya Syria ni? Tuan-tuan tengok Syria, antara keistimewaannya, kubur-kubur para Nabi kan banyak. Bukan kita pergi sembah kubur, tapi kita bangga tengok, ya Allah, ini kubur Nabi Zakaria, ini kubur Nabi Yahya alaihi wassalam. Kita tengok kubur para Nabi dan Rasul, peninggalan sejarah. Kalau kubur Ataturk pun orang bangga pergi tengok dekat apa? Kamal Ataturk dekat Turki orang pergi tengok. Takkan kubur Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kita tak bangga nak tengok? 5. Nombor 6, kubur para sahabat radhiyallahu anhum, sebab berlakunya taun Amwas dekat Syam. Yang orang duk bising kata kenapalah tutup masjid, kenapalah tutup masjid. Kat situ lah. Bila buka masjid tak datang juga. Mana manusia ni tuan-tuan? Pelik betul. Duka cita dimaklumkan. Ni Selangor, Sultan dah izinkan untuk perluaskan lagi program-program. Harap makin ramai lah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, kalau pergi sana sampaikan bila gali kubur, rumah persatuan kami pelajar Malaysia dekat dengan satu kawasan perumahan orang Arab lama. Jadi bila dah lama rumah runtuh, dia orang gali balik. Dia orang gali nak buat bangunan balik. Bila buka nak buat bangunan balik tu, tengok dalam tu, ya Allah tuan-tuan, terjumpa beberapa jasad. Masih utuh, masih cantik, masih elok. Dan kebanyakan bila diangkat, dia orang tengok, ulama-ulama tengok, ini antara jasad-jasad para sahabat radhiyallahu anhum yang terdahulu. Sebab dia ramai, pakar-pakar dia tengok. Jadi akan pindahkan ke suatu tempat. Siapa? Wallahu alam. Sebab ramai sahabat meninggal dunia masa tu. Umar Khattab nak masuk tak boleh. Yang seterusnya tuan-tuan, kubur sahabat, kubur para ulama. Tuan-tuan, orang akan pergi tuan-tuan. Antara ulama yang sangat dikenali, siapa dia? Imam An-Nawawi rahimahullah. Di Malaysia ni mazhab Syafi'i, dan banyak pandangan yang dipegang adalah pandangan Imam An-Nawawi. Di Malaysia mazhab Syafi'i, bawah dia tu yang masyhur adalah Imam An-Nawawi. Di Malaysia ni kalau sebut Imam Nawawi, kau tak kenal, tak tahulah tuan-tuan. Nampak sangat datang masjid tu. Maknanya Imam Nawawi, kalau kita pergi kubur dia mula-mula saya sampai tahun 1990, awal 1993. Sampai tu kita pergi ziarah dah kubur Imam Nawawi. Atas kubur dia tu dia ada satu pokok besar sungguh. Pokok tu dah mati lama dah, tapi ranting tak pernah putus, tak pernah habis. Ada je bertambah. Orang potong buat tasbih. Dia bagi kayu tasbih Imam Nawawi. Duk potong. Ini dipanggil karamat. Dipanggil kawasan tu Nawa. Kampung Nawa. Perkampungan Nawa. Tuan-tuan, bila saya kata kalau habis belajar ni aku nak bawa mak aku, ayah aku, anak beranak datang ziarah ni. Tempat bersejarah, sejarah Islam. Kalau kita tak ingat sejarah Islam, itu akan berlaku. Nanti saya akan bagi tahu apa kesan daripada apa kejatuhan empire Islam. Tuan-tuan, itu sebabnya bila kita tengok apabila berlaku perpecahan, akhirnya betul lah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang saya bacakan sebentar tadi. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Allah kurniakan kepada mereka ketakutan. Dan hari ini benar, semua orang pakat takutlah. Kawan-kawan kita yang yapim mapim pergi hantar makanan kan, bawa, ya Allah tuan-tuan, sampai-sampai dia kata tengok, kita dengar cerita zaman Umar bin Khattab yang masak batu tuan-tuan, masak batu. Syria yang dikenali sebab tempat makanan, syurga makanan, hari ni kalau pergi sana bawa duit, geng-geng tu bawa duit juta tuan-tuan, juta duit sumbangan orang ni. Bila sampai ke sana tuan-tuan, antara yang pergi Heliza Hilmi and the gang, dia pergi bagi dalam bentuk dolar, bagi dolar duit ni. Tuan-tuan tahu apa yang orang jawab? Dia bagi balik, tolong ambil balik duit ni, kami tak nak duit, kami nak makanan. Allahu Akbar tuan-tuan, tengok betul Allah kata, bila kau rosakkan negara tu, Allah akan kurniakan kepada kamu, Allah akan bagi pada kamu libasal ju'i wal khauf wal ju'. Allah bagikan ketakutan, Allah bagikan rasa takut.
dan juga kelaparan. Benar, Allah dah bagilah. Tuan-tuan, sampai peringkat tu. Suatu hari Eliza ni cerita lah, dia ni macam ni lah, orang panggil duta keamanan. Pergi sana, pergi kat satu kawasan, tengok-tengok orang tengah masak. Ada seorang makcik tengah masak. Dia pergi tengok, makcik masak apa ni? Dia buka-buka tu, tuan-tuan dan puan, hitam. Dia macam jadi biskut. Macam kita ambil biskut, kita masuk dalam air, kan dia jadi macam likat kan. Bila bukanya tu, dia kata apa benda ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, kotak. Sebab dah tak ada makanan, tak ada apa yang boleh makan, binatang tu saya tanya lah tuan-tuan, tanya anjing, kucing tak jumpa, semua kena sembelih dah. Ini yang dipanggil darurat. Sekarang bila kita mengajar bab fiqh, makan tikus semua, zaman saya belajar dulu, bila sebut tentang kita, ayat salam syukalam hadha, orang Arab, budak Arab ni, ish, dia kata apa ni, takkanlah kita nak makan tikus. Makan sekarang tuan-tuan, anjing pun disembelih. Jangan kata kucing, anjing kena sembelih, dimakan. Orang kata apa pula, boleh makan anjing kena sembelih Ustaz? Dah. Kalau dah kena darurat, kena sembelih ya. Tikus kalau dah tak ada lah, itu yang ada, sembelih tikus tu. Tapi makan tak boleh makan banyak. Dia makan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat makan sikit-sikit. Dia tak boleh makan banyak-banyak. Tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Nak bagi tahu kehancuran sudah mulai berlaku. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita hari ini alhamdulillah Allah bagikan kepada kita rezeki keamanan. Kita ni alhamdulillah Allah bagi lagi, kita ni masih lagi boleh berbincang. Kalau bergaduh sama kita tuan-tuan, percayalah, apa yang kita akan dapat? Pertama, kata para ulama, apabila manusia itu berbalah, perpaduan tidak ada, yang Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah-pecah belah. Apa dia? Pertama, kata para ulama, yahzudi dallah. Kamu akan tengok generasi kita akan datang menghina Islam tanpa rasa takut. Itu sebabnya Allah bagi tahu dalam surah Maidah ayat 57. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman. Sebab yang menghina Islam ni orang beriman tuan-tuan, bukan orang kafir. Orang kafir dia bagi dia tak ada apa, buat apa aku nak kaji tentang Islam. Tapi orang Islam yang menghina Islam, orang Islam yang hina Islam, yang hina orang kata apa, tawaf, orang Islam. Bila kita bawa jemaah, jom kita tawaf wada', ada wida', kita tawaf wada' ni tawaf penutup lah. Walaupun benda tu khilaf, ada yang pula cakap, dia kata apa benda ni ustaz ni, apa benda ni, panas-panas kita nak buat tawaf wada', panas, dia nonsense. Oh nonsense dia kata. Tawaf wada' tu boleh dia kata, siapa yang hina ni? Yahudi dah lama dah hina. Ni kita orang Islam tu, Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil agama itu sebagai mainan. Dan hari ini tuan-tuan, kita mempermain-mainkan Islam tu cukup banyak. Bila kita tak kuat, tengok semalam khutbah dalam di negeri Selangor bercakap tentang apa? Tentang kebebasan. Yang apa nama? Orang duk minta ni, nak bebas, betul tak? Dipanggil apa tu? Kita suakam satu hal, satu lagi. Liberalism. Tuan-tuan, sekarang itu liberalism tu permainan tu. Apa yang dia nak? Oh, kami nak bebas. Bebas apa? Bebas buat apa saja. Mana ada dunia ni, negara mana yang bagi kita bebas? Bebas sepenuhnya, tak ada. Mesti ada undang-undang. Nak masuk Singapura, saya pergi ceramah Singapura, keluar arahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak boleh sebut semua yang disebut tu. Ini tak boleh sebut, ini tak boleh sebut, ini tak boleh sebut, semua tak boleh sebut. Di Singapura tengok, itu nak masuk negara yang kecil je, tak besar. Malaysia dengan Singapura besar, Malaysia lagi, tapi dia punya negara kecil je, tapi penuh dengan undang-undang. Tak boleh gini, tak boleh ini, semua tak boleh. Banyak benda tak boleh daripada boleh. Nak bercakap pasal? Boleh Datuk tolong uraikan sikit apa yang Singapura tersebut. Kita tak tahu apa benda yang antaranya
Tak boleh sebut tentang Syiah. Tak boleh kata Syiah. Tak boleh tak. Kalau kita di Malaysia, fatwanya Syiah tak boleh diamalkan. Sana tak boleh cakap. Sebab Syiah termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia termasuk daripada apa? Daripada mazhab yang boleh digunakan di sana. Tak boleh. So, kalau orang sana dia kata nak kahwin mut'ah, boleh lah. Tapi nasib baik ada MUIS, Majlis Agama Islam Singapura. Lepas tu bab-bab agama tak boleh nak tentu langsung, kecuali dengan fakta. Banyaklah isu dia ada sebut-sebut, banyak itu kecil je. Itu pun tak boleh, ini tak boleh. Undang-undang, maksudnya kebebasan tu mesti kena ada, dia terikat dengan undang-undang. Dan apa yang dia orang nak lagi? Maksudnya dia orang nak apa? Kebebasan berzina. Maksudnya kami nak berzina anytime, tak ada masalah. Dia nak kebebasan. Tak boleh lah macam tu. Habis anak lahir tanpa bapa ni siapa nak tanggung? Kebebasan, kecuali lah apa nama yang geng-geng kebebasan ni kata kalau dapat anak lahir tanpa bapa, dia orang tanggung semua. Okey lah. Ni tak. Kau serah 100% kepada mak bapak tu. Mana boleh. Kebebasan nak mabuk. Sekarang ni Malaysia ni antara okey lah tu. Nak bebas mabuk sangat. 24 jam boleh mabuk. Negara lain mana boleh, Singapura pukul 10.30 dah tak boleh minum arak, tak beli arak dah. Sampai pagi. Dekat Australia, beli nak minum arak dekat bar dia, kunci tinggal kunci. Bila nak balik dia tengok kau mabuk, dia kata balik dengan teksi, esok datang ambil kunci. Kita tak. Kau mabuk ke tak mabuk, sila jalan. Itu yang langgar orang. Ni kawan saya, adik dia baru kena langgar dekat Seremban. Kereta mabuk langgar, hancur kereta. Nasib baik dia bawa Mercedes. Kalau bawa Kelisa, wabillahi taufik. Kereta hancur. Budak tu alhamdulillah selamat. Cuma dia sebab kereta. Alhamdulillah, sebab antaranya sebab musabab dia kereta. Penuh dengan safety kan. Tapi kereta tu teruk. Siapa yang langgar? Orang mabuk. Tuan-tuan, itu bila nak terlalu bebas, tu bebas, ni bebas, akhirnya sekarang ni yang kita risau tuan-tuan, ni yahzudinallah. Tuan-tuan tengok, dulu mana ada tuan-tuan kita nak bercium, orang Islam kita bercium depan orang ramai. Tak ada. Orang Melayu lah, orang Melayu. Tak ada. Bila saya sebut Melayu, Malaysia, orang Melayu Malaysia, orang Melayu Singapura, orang Melayu Thailand, orang Melayu Brunei, orang Melayu Indonesia. Tak ada. Sekarang dah masuk. Dekat barat, dia dah buat dah online. Dia macam YouTuber, nak naikkan view ni, dia pergi jumpa perempuan tepi jalan, dia kata, aku nak kita nak ni boleh lah, nak buat apa? Nak buat kuis. Boleh. Tapi syarat dia macam ni. Apa dia? Yang lelaki ni dia bawa kamera gitu. Okey. Kalau katakan you jawab betul, you tampar saya. Kalau jawab betul, tampar saya. Kalau you jawab salah, I cium you. Cium pula. Perempuan tu kata, okey, you cium sini lah. No. Cium bibir. Jalan. Penonton berapa ramai? Saya cek di situ, 16 juta. Penonton. Saya tengoklah, nak bagi hukum kena tengok. Tengok, ini macam dah ada dah kat barat. Baru ni sampai dah dekat Indonesia. Indonesia dah mula dah YouTuber. Dia lebih dahsyat lagi, sembang tentang apa yang berlaku antara suami isteri. Apa yang berlaku antara lelaki perempuan. Bawa teks, dia saja bawa Grab saja tanya, kamu mau enggak kau tidur sama aku gitu. Malu aku sembang dah. Ya Allah, tengok view berapa ramai, 20 juta. Ceramah ustaz, 1 juta tak sampai. Tengok, nak bagi tahu, tengok benda tu ramai, sembang. Lepas tu sembang tentang aset tu, saya cakap lah, aset atas, aset bawah, orang lelaki, orang perempuan, semua disembangnya dalam bahasa Indonesia. Orang dah mula sampai. Kalau kat sana dah sampai, kat Malaysia tunggu masa je. Ni pun dah terlepas dah baru ni. Nak salah mak apa tak boleh juga. Sebab apa? Orang dah mula mikir tak ada masalah. Apa kita risau? Sebab kita tak kuat dah. Kita tak kuat. Itu sebabnya bila kita tak kuat, yahzudinallah, kita akan mula menghina dan memburuk-burukkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka tak pelik tuan-tuan, Mufti Negeri Sembilan kena saman dengan golongan-golongan yang nak kebebasan ni. Mufti Selangor kena saman.
Dia orang saman, tapi lawan di mahkamah, alhamdulillah menang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dia orang minta, ni kami ni kebebasan kami nak tukar daripada lelaki kepada perempuan. Ni dipanggil nak transgender ni. Saya buat kajian tentang transgender. Saya tak mau nak komen banyak. Sebab kita buat kajian, bila buat kajian dengan doktor perubatan UKM, rupanya dia ada kemaluan ni ada 5 jenis yang lahir ni, tapi bukan semua dapat macam tu, jarang-jarang, tapi hukum kena ada. Tu sebabnya kalau budak dapat baby, lahir-lahir ada 2 kemaluan, atas ada, bawah ada. Bawah ni yang perempuan, atas yang lelaki. Bila kita tanya, ni nak buat macam mana ni? Dalam Islam tak boleh nak buat apa-apa. Tuan-tuan jangan pergi ke hospital minta potong yang atas, jangan. Sebab kami buat kajian tu kes kerana ada kes. Masa 30 tahun lalu, bapak dia dapat baby ni, dia pergi buat pembedahan terus. Tinggal yang perempuan. Bila budak tu dah umur 24 tahun, nak kahwin, jiwa naluri dia nak kahwin dengan perempuan. Apa maksud tu? Dia lelaki. Masalah yang bawah dah kena potong. Tu saya tanya balik, ada tak fatwa mana yang membenarkan dia potong ni? Tak ada. Benda tu tak dapat sebab data lama dekat sebuah hospital. Tu kita buat kajian tu. Bila kita buat kajian, baru kita dapati penting benda tu. Di dalam Islam, kita tak boleh nak potong terus sehingga budak tu dewasa. Balik, bukan balik tak ada lagi, dewasa. Tu kadang-kadang tuan-tuan perasan ada umur 20 lebih, dari mula-mula dia ni nampak lelaki, lepas tu tukar perempuan, dia ada 2 kemaluan. Ini bagi yang ada 2 kemaluan yang dinamakan khunsa muskil. Kita tak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Kalau dia mak ayah dia mati pun, harta dia KIV tak boleh bagi sampai dia confirm dia lelaki atau perempuan. Masalah sekarang ni golongan yang confirm lelaki. Dia tanya, kau ni ada 2 kemaluan? Tak, saya 1 je. Yang mana 1? Macam ustaz. Sudah, kita kena buat. Saya cakap ni sebab saya dah pergi dah tuan-tuan, dekat Fiti Foundation. Kita pergi dengan apa? Dengan rumah, sebelum rumah imam muda. Kita buat program rakaman KKL dekat dengan jalan Tun Razak tu. Masuk TV pun dia orang rakam. Ya Allah tuan-tuan, dia letak kita ada berapa orang, lebih kurang 8 orang ke gitu, lebih kurang. Imam muda, setiap imam muda tu nak bagi markah tu, setiap imam muda dia akan berdebat dengan apa? Dia akan dakwah geng-geng transgender ni. Saya mula-mula ingat transgender ni tak ada ilmu. Bila kita duduk situ baru tahu lepasan undang-undang UIA. Lepasan undang-undang UIA. Lepas tu dia punya sekolah menengah kat mana? Semak Kajang. Saya kata, bijak budak ni. Bila bercakap tuan-tuan, siap bagi tahu lagi Imam Nawawi berpandangan begini-begini. Dia dah macam perempuan dah. Tuan-tuan tengok. Imam muda kokak tak jawab. Siap bagi Arab lagi. Awak cuba Arab ni. Suruh Arab. Imam muda kokak tak jawab. Saya kata, ini markah rendah. Sebab kita kena bagi markah. Lepas tu ada seorang tu hebat, sampai maknya ni menangis. Saya bagi terus markah 95 saya ni. 95 bagus tak ni. Dia bagi tu. Allah, nangis dia. Lari masuk bilik. Bila lari masuk bilik, saya kata bagus. Cakap kepada imam muda, bagus. Markah tinggi. Taubat. Tengok dia keluar pakai teleku. Saya kata, taubat ke tak ni? Saya imam muda kata, kenapa pakai telekung? Saya taubat, insaf kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, saya takut azab. Saya pun tanya, saya tanya tu, kamu ni lelaki ke perempuan? Lahir ada 1 kemaluan kedua? 1. Yang mana 1? Macam ustaz. Pakai telekung buat apa? Patut keluar jadi lelaki lah kan? Ni tak, jadi perempuan balik. Dia masih lagi tak faham tuan. Dah kali markah tadi turun balik. Rupa ni tak insaf lagi, dia salah faham lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dah ni masyarakat dia. Tapi nak bahayanya, dia ada 3 tingkat. Menaik tingkat 1, dia panggil bilik operasi. Penuh kondom.
kondom, lepas tu dia punya ni apa nama, minyak-minyaknya saya pun tak tahu minyak apa, tapi semua tu banyak. Kondom pula, kondom daripada mana saya tak tahu, banyak. Saya kata mana dapat ni, banyak ni, mahal ni kondom-kondom ni. Dia kata semua sponsor. Buy mana? Adalah orang-orang tertentu. Tengok tuan-tuan, tingkat 2 pejabat dia, pejabat pengurusan. Dah jadi macam Putrajaya tuan-tuan. Ada tu, ada ni, lengkap. Siapa yang sponsor? Kalau bukan ada NGO-NGO luar yang datang membantu. Itu sebabnya tuan-tuan, dia orang ni lah nak minta kebebasan apa? Itu satu, mempermain-mainkan agama. Yang kedua, la yanqunal ulama. Bila kita tak kuat, orang Islam tak kuat, tidak akan ada penghormatan kepada para ulama. Ulama bermaksud apa tuan-tuan? Bukannya ulama ustaz-ustaz saja, tak. Yang bidang agama. Ulama ni maksudnya orang-orang yang alim dalam bidang dia. Tak hormat kepada doktor-doktor perubatan. Ni sekarang ni doktor perubatan, ramai doktor perubatan tegur, jangan dicocok-cocok banyak sangat. Tapi mana dia hormat? Ulama Islam tu saya cakap lah, cocok sana cocok sini, tambah dagu, tambah hidung, semua tu haram. Tapi mana dia orang dengar? Tu sedut, apa nama, sedut lemak kan. Doktor perubatan tak bagi. Orang ulama-ulama Islam lagi tak bagi. Mufti-mufti tak izinkan sedut-sedut ni. Sedut juga. Yang kunal ulama, tak hormat ulama, akhirnya bawa pada mudarat. Ada yang mati sebab sedut. Tengah sedut meninggal dunia. Sebab apa? Sebenarnya tu tak boleh. Doktor perubatan tak bagi, ulama apatah lagi. Orang buat juga. Tu sebab tuan-tuan, Allah dah pesan, jangan buat benda tu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya. Dan akhirnya tuan-tuan, bila kita tak percaya dan tak hormat kepada pakar-pakar, maka inilah jadinya. Sama juga macam contoh tuan-tuan, bila kita tak kuat, kadang-kadang kita malu kepada orang bukan Islam pula. Saya ada sahabat macam guru kita jugalah dekat UKM. Sekarang ni dia jadi Profesor Emeritus, Datuk Ibrahim Komo. Kalau tuan-tuan kenal lah, kalau baca surat khabar tu, kalau berlaku gempa bumi lah apa semua, Ibrahim Komo ni lah yang akan menjelaskan. Tsunami, dia ni pakar betul tuan-tuan. Saya kebetulan masa balik daripada Langkawi dengan dia, duduk tepi dia dalam flight, sembang lah. Dia ni sampai peringkat tuan-tuan, dia tahu umur gunung. Masa nak naik kapal terbang tu, saya tanya Prof tanya, Ustaz tahu tak, di Malaysia ni gunung apa yang paling tua? Termenung juga saya tuan-tuan. Macam mana dia tahu umur gunung ni? Haji tahu dia gunung paling tua? Ni? Apa? Saya jawab benda sama, Kinabalu. Tak. Dia siap bagi tahu lagi tuan-tuan, umur gunung tu. Umur gunung Kinabalu, umur dia 500 ribu gini. Ush. Gunung yang paling tua Mak Cincang tepi Langkawi tu. Tak tinggi mana, tapi gunung Mak Cincang, saya kata berapa umur? Ratus-ratus ribu lah, lebih tinggi daripada Kinabalu. Saya kata, saya tengok Prof ni, betul ke orang tua ni? Kata, Prof, macam mana Prof kira umur gunung ni, Prof? Umur bini pun kita silap. Ini gunung punya. Dia kata, Ustaz, kita tengok, kita kaji fosil dia. Fosil tu kaji. Ya Allah, kita tahu jenama fosil dia. Dia kaji fosil, dia boleh tahu berapa umur gunung, berapa umur tanah, berapa umur batu, semua dia tahu. Patut dinamakan Profesor Emeritus. Dia orang nombor 2 untuk jaga alam sekitar. Dia nombor 2 dunia. Tuan-tuan, sembang dengan dia. Dia kata apa? Ustaz, kadang-kadang kita malu dengan negara-negara barat, negara-negara orang bukan Islam. Mereka lebih jaga, lebih hormat alam sekitar berbanding orang Islam. Oh, insaf kita dengar. Tuan-tuan pergi Jepun, tengok bersih macam mana tuan-tuan. Lain. Sebab UKM ada kat Jepun, orang pergi bersih betul tuan-tuan, bersih. Cuma mahal tu je lah. Yang lain apa tuan-tuan? Dia nampak sampah. Ada sekali tu profesor daripada Jepun datang ke UKM. Jadi bila kita makan-makan tuan-tuan, masa tengah makan tu ada seorang profesor perempuan duduk tepi saya. Dia bahasa Inggeris tak boleh cakap kan? Tu nak kata
Jangan duk kata sebab bahasa Inggeris kita negara maju. Tak. Jepun tak boleh cakap Inggeris. Yang datang ni profesor, tapi bahasa Inggeris tak pasal mana. Tapi jangan pula tak belajar bahasa Inggeris. Kan budak-budak kata, oh, tak payah belajar, kita kena jadi macam Jepun. Tak boleh. Attitude Jepun lain. Jepun walaupun dia tak tahu bahasa Inggeris, tapi dia sangat aktif. Masa dia dalam train ke apa, dia membaca je. Orang yang kuat membaca. UM buat kajian tuan-tuan, 80 lebih peratus orang dia kuat membaca. Berbanding orang kita tak sampai pun 30%. Sekarang ni mungkin dah bertambah kot sebab banyak baca WhatsApp. Tambah-tambah ni nak perayaan raya macam-macam, kuat betul baca tuan-tuan. Letih aku. WhatsApp mata dibuatnya. Tapi nak bagi tahu Jepun tak, dia suka membaca. Semalam saya tengok dokumentari Sultan Nazrin Shah. Dia ada library 30,000. Patut dia educated. Sebab apa? Dia membaca. Lepas tu tak boleh salah kalau kita bentang nak ceramah depan dia, kena data tepat. Sebab saya dah ceramah hampir 7 orang sultan tuan-tuan. Dia setiap sultan berbeza-beza. Kita kena kaji dia punya minat. Tak boleh pergi kat minat yang tak minat fakta, kita bagi fakta kuat-kuat. Tak boleh. Dia kena kita tahu fakta kena ada, tapi macam mana nak penyampaian berbeza-beza. Ada fakta tapi tak boleh nak sampaikan. Ada macam-macam. Macam Sultan Nazrin, dia kena tepat. Kat mana kau rujuk? Dia akan tanya tu. Lepas kita kata berapa angka-angka, boleh tahu kat mana rujukan? Rujukan kat sini-sini. Dia punya penulis skrip. Selalu kalau dia baru ni dia bentang satu fatwa punya tu. Ahli muzakarah fatwa kebangsaan untuk ni lah, untuk semua negeri-negeri, dia buat peringkat kebangsaan. Dia punya skrip dia tu ada rujukan. Tak, satu muka nota satu bawah, nota kaki, rujukan. Patut pun 30,000 buku kat library dia. Dia boleh duduk dekat Putrajaya dekat KLCC tu, dia pergi tengah hari, dia boleh baca dekat kedai buku tu sampai pukul 4 petang. Dia boleh buka sorang-sorang dia. Dia tak bawa ni, ada orang jaga daripada jauh. Sebab ada anak saudara, adik kawan saya tu, dia kerja dekat KLCC punya kedai buku. Suka membaca. Memang kalau dia datang minggu-minggu tu datang baca, dia akan baca. Sorang-sorang dia, tuan-tuan. Tu Jepun lebih kurang gitu tak? Kuat membaca dan dia jaga kebersihan. Pergi ke Italy, bersih, dia jaga kebersihan tempat-tempat tu. Jadi tuan-tuan, macam Paris ada juga kotor. Tapi bila tanya balik kenapa kotor, Datuk Bandar dia kata apa? Kotor sebab pelancong datang buat kotor. Orang dia tak buat kotor. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itulah kita kadang-kadang kita bila tak hormat para ulama. Ulama ni saya kembangkan, jangan hanya ulama dikata ulama tu ustaz-ustaz, tak, mufti-mufti tak, dia termasuk yang pakar dalam bidang. Contoh macam pembinaan, tuan-tuan tengok pembinaan. Rumah-rumah dulu tak macam sekarang. Dulu rumah tuan-tuan membuat beli tahan, tegap dia punya tu. Hak yang buat dulu zaman sekarang pun tahan lagi. Sekarang habis dia waranti, letak dah sampai ke atas, pecah balik ini, tengok-tengok dalam tu penuh besi tak cukup, kualiti simen tak cukup. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tidak kuat. Kita kena tipu apabila kita tidak menghormati para ulama. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yakfuruna syara'i'illah. Mereka akan kufur kepada syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Ini yang terakhir saya nak bagi tahu, yang disebut oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa yang rugi orang Islam bila dia tidak menjaga keamanan dan tidak bersatu padu. Yang ketiga, yakfuruna syara'i'illah. Mereka akan kufur kepada syariat-syariat Islam ataupun syariat yang dia turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur ni besar, banyak. Dia ada kufur murtad dan ada kufur nikmat. Kufur nikmat ni kita tak menghargai apa yang ada. Macam saya kata awal tadi, kita ada masjid dan surau, tak hargai. Berapa banyak surau dengan masjid kita sekarang? Banyak kan? Berapa tu? Sekarang, dulu data tahun lepas 19,900. Sekarang saya rasa mungkin dah bertambah masjid, surau, masjid apa semua. Dia masjid dan ni hanya masjid dan surau Jumaat. Ni surau Jumaat.
Ni surau Jumaat. Ni termasuk ni. Tuan-tuan, tak kurang 19,000 lah letak. Kalau hari ni, data hari ni mungkin 20,000 dah. Bang, pergi mana-mana nak semayang senang. Di Jerman, nak semayang pergi jalan 1 jam baru sampai masjid, lepas tu batal balik 1 jam pula. Nak bagi tahu susahnya nak semayang. Kita alhamdulillah masjid di mana-mana. Tapi adakah setiap masjid dan surau itu penuh? Itu yang kita kena tanya balik. Pergi surau dalam taman, tak ada surau dalam taman, minta. Nah, saya rasa ni surau antara yang terawal kan, Mizan ni kan, awal. Dulu kini yang selama ni macam ni orang. Nah, tak ada bezanya. Pergi kat taman mana? Taman dekat kawasan rumah saya. Dulu dekat taman rumah saya tu tak ada surau. Minta surau. Kita nak surau, tolonglah, sebab tak ada surau, kita nak beribadah tak boleh. Wujudkan surau. Bila ada surau, tambah wing kanan, wing kiri. Betul tak? Orang ada tak? Tak ada juga. Kenapa kita tak boleh nak penuhkan, nak menghargai benda tu? Tuan-tuan, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Kita apa yang tak ada? Nak aircon ada. Dulu masa tak ada aircon, AJK kena maki tiap-tiap hari. Ni mana ni aircon ni? Orang lain semua dah aircon, kami semayang panas. Bodoh betul AJK ni. Kena bodoh 7 kali tuan-tuan. Bodoh saja kena. AJK pun rasa bertanggungjawab, responsibility, pergi jumpa YB, jumpa tu, jumpa ni. Pap! Pasang aircon. Tak cukup aircon, kipas besar pula, harga 80,000. Nak? 40,000 aircon. Habis aircon, habis tu, tuan-tuan, bila pasang kena maki pula AJK. Bodoh betul AJK, buka sejuk-sejuk pagi buta ni. Berapa kali kencing aku hari ni? Dia punya kencing dia marah ke AJK pula. Tengok manusia tak pernah bersyukur. Faqalilan min ibadiyasy syakur. Tak bersyukur kita tuan-tuan. Putrajaya ni saja tak kurang 60 surau, tuan-tuan. Tak masuk masjid besi dengan masjid batu. Masjid batu. Dia batu dengan masjid besi, dua je kan. Masjid Putra. Ni kata tambah pula sama 3 ni. Masjid mana pula? Apa? Mahmudiah. Tu Mahmudiah. Tu masjid ke surau? Surau. Dah naik taraf lah. Tapi Mahmudiah tu okey, ramai. Malam pun penuh. Alhamdulillah. Tan Sri Osman kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, hargailah, ini Putrajaya je. Kalau tempat lain pun sama juga. Cuba kita kena bermuhasabah. Kadang-kadang bila tuanku tegas, ini boleh jadi masjid, ini masjid boleh bina, ini bila tegas tu ada sebab takut bina masjid tu tak hidup. Siapa nak hidup kan? Ni semalam saya ada jumpa seorang hamba Allah, dia bertugas dekat sebuah masjid dekat sebuah negeri. Masjid ni mahal tuan-tuan, ratusan juta. Sekarang ni nak tanggung tak ada orang, tak ada duit. Sebab satu bulan dia punya kos dia RM100,000. Air, elektrik. Dia jumpa saya, kata, Ustaz, bila kita boleh buat program, Ustaz? Saya kata, program apa? Nak tarik duit, Ustaz. Duit tak ada, Ustaz. Sekarang ni buat program boleh dapat duit. Dulu masa Ustaz datang buat forum, kami dapat dekat 50,000 malam tu. Jadi lepas lah, untuk kira tenang lah sikit. Ni tak tenang ni, Ustaz. PKP ni lagi tak tenang, Ustaz. Duit keluar, masuk tak ada. Lepas tu yang buat tu, dia dah serah, nantak lah dia dah. Sekarang ni macam mana tuan-tuan? Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena hargailah apa yang kita ada. Masjid cantik ada, masjid tenang ada, semua ada lengkap. Cuma kita menghargainya. Jangan jadi macam negara-negara yang bergolak. Macam Palestin, tuan-tuan. Saya bagi cerita akhir ni sebagai pengakhiran. Macam Palestin, saya pergi banyak kali dah. Pergi tuan-tuan, surau masjid banyak, tapi mati tuan-tuan. Mati. Rumusan saya boleh buat. Kalau pergi sekali nak buat rumusan payah. Kalau dah lebih 4 ke 5 kali, maksudnya saya boleh buat rumusan. Saya pula bukan tak biasa buat kajian, memang hidup saya dengan kajian. Tuan-tuan, saya pelik, kenapa daripada awal sampai hari ni Palestin tak merdeka-merdeka. Kita pergi kedai-kedai, mesti ada tabung bantu Palestin, betul tak? Negara kita je tuan-tuan. Saya pergi mesyuarat dekat Qatar, tak ada. Saya mesyuarat kat Kuwait, tak ada. Tak ada tabung bantu Palestin, tak ada. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun biasa pergi ke negara-negara, pergi mesyuarat, tuan-tuan tak jumpa. Yang terbaru pergi Oman,
Saya pergi Oman. Waktu memang itu saya pergi lagi lah lawak tuan-tuan. Pergi orang kata apa? Menggatal tu maksudnya pergi transit. Patutnya transit saya duduk dalam tu sebab masuk lounge dia pun cukup dah. Tapi gatal nak pergi keluar. Nak pergi tengok lah konon. Saya pun pergi buat dengan kawan saya buat visa. Buat visa kat situ saja pun dah bayar dah 180 duit dia lah. Duit dia kali lah satu rial dia tu bersamaan, satu dinar dia tu bersamaan dengan 12 ringgit. Insaf aku dah kat situ. Benda dah buat. Keluar. Duduk di atas teksi tak mahal. 20 dinar. 1 kali 12 20. Insaf dah kat situ. Makan satu talam, satu tu untuk seorang 20 kali tuan-tuan. Insaf tu aku pergi Oman. Tak nak dah makan kat Oman, mahal tuan-tuan. Patutlah dia punya tu barang dia mahal, tapi bagi dia murah, negara dia tak ada masalah. Macam 20 dinar dia macam 20 ringgit kita. Tapi kalau kita kali memang wabillahi taufik tuan-tuan. Saya pergi makan tak ada. Tapi bila pergi sana baru saya tahu kenapa tak merdekanya Palestin. Bahkan lebih teruk baru-baru ni Donald Trump telah hadiahkan, tu yang pelik saya tu, tanah Jolan, dia panggil the Holy Jolan, yang paling orang kata apa dalam tanah-tanah negara Arab ni, tanah yang paling subur Jolan tu, sebab Yahudi nak. Jolan ni saya dah pergi dah, tanah dia hitam. Maksudnya kalau tanam apa pun durian boleh hidup. Dia punya cuaca tak sejuk tak panas, memang cantik situ. Diberi ke Yahudi Israel. Bila orang tanya, reporter tanya masa tu saya ada kat Palestin. Tanya kenapa bagi, dia jawab apa? Dia kata Syria tak boleh jaga negara dia, so kita bagi tanah yang mulia ini kepada Israel yang boleh memelihara, boleh menghidupkan dan boleh memajukan tanah ini. Tengok tuan-tuan, punca siapa? Orang Islam. Engkau orang bergaduh, akhir tanah dapat ke mana? Israel. Siapa yang bagi? Amerika. Apa kaitan ni? Satu. Bila saya pergi kedua, tuan-tuan, bila kita tengok pergi masjid tuan-tuan, tak ada orang. Pergi Baitul Maqdis, masjid Masjid Aqsa, memang tak ramai lah. Kalau 3 soft, 2 soft tu orang Melayu semua. Masa tu 1 soft tu orang Islam, semua duduk atas kursi belaka. Orang tua-tua, hanya orang tua je boleh masuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pula, Masjid Aqsa. Keluar pintu, tentera Israel pegang dengan penuh. Kita keluar takut tuan-tuan. Keluar tu, ni pegang senjata. Ya Allah, kata kena tembak saja aku ni. Nak masuk tentera dekat kawasan masjid, tentera nak masuk tandah, tentera peluru hidup. Tuan-tuan, saya kata tak apalah. Mungkin sebab orang muda tak boleh masuk, dia bagi orang tua je. Satu hari saya masuk dekat kawasan perumahan, dia panggil Buyutun Arabiyah, rumah-rumah Arab. Saya masuk dalam tu tuan-tuan. Ya Allah, bila masuk nak semayang subuh, sebab sejuk sangat, saya tak boleh nak masuk dalam, nak pergi ke Masjid Aqsa jauh, lebih kurang 1 kilometer daripada hotel. Jadi saya pun masuk dekat rumah-rumah Arab. Saya seorang lah, jemaah semua pergi sebab dia orang kali pertama pergi, saya dah selalu pergi. So saya masuk sendiri, seorang-seorang masuk, dah biasa masuk dalam. Masuk ada surau macam ni, cantik. Ada kipas apa semua kan. Bila masuk, adalah 4 orang. 3 duduk atas kursi, seorang tengah azan. Yang atas kursi tu 3 orang, salah seorang daripada 3 orang tu adalah imam dia. Saya pun biasanya bila kat Mekah, kalau kita bersemayang kat Masjid Haram tu, saya kira memang penuh lah. Kita keluar daripada tanah haram pun, masjid dan surau dia penuh, sebab dia orang wajibkan solat berjemaah. Sebab bila tengah buh minyak, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, letak minyak habis semua, semua kereta tak bergerak, semua hampa sejadah, hampa tikar, semayang berjemaah dekat stesen minyak. Tu Malaysia tak berlaku lagi. Azan ni semua semayang dekat stesen minyak, tak ada. Bahkan kalau semayang kena maki ke apa. Baru ni orang ramai semayang dekat car park. Sebab apa tak boleh semayang surau, semua semayang kat situ. Baguslah, biar buat macam tu, semayang. Yang penting semayang dekat sana tuan-tuan. Bila masuk, kita pusing belakang. Kalau dekat Mekah, kalau pusing belakang dekat nak iqamah tu penuh dekat belakang. Ini saya pusing belakang nak qamat, tengok pakcik 3 orang pula. Datang yang qamat, masa nak semayang,
orang yang duduk atas kursi tu, yang imam tu kata, ya bunai amin bina, wahai anak bunda, tolong imamkan kami. Kemudian hari Jumaat saya pun semayang jadi imam, bacalah surah Sajadah. Bila habis surah Sajadah, semayang apa semua, saya nak bangun, pup datang pakcik tadi yang suruh imam tadi, dia peluk saya, dia kata, wallahi ya bunai, wallahi wahai anakku, kalaulah anak-anak muda Palestin ini, lau kana syababuna mislakum lastaqlalna min Israel, kalaulah anak-anak muda kami semua macam kamu, kami dah merdeka daripada Israel. Kalau masjid tu kuat. Inilah yang disebut oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi, apabila orang Islam bergaduh, orang Islam tak kuat, maka kita akan kufur segala nikmat yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, sekarang ni alhamdulillah kita ada masjid dan surau, hidupkanlah. Bagi tahu ke generasi kita, jangan disia-siakan. Gunakanlah seada-adanya. Bawalah, tadi pun saya sembahyang ada orang muda duduk. Saya tengok masa zikir tu dia tidur terus. Saya tahu dia datang sebab bapak dia suruh datang. Yang pakai kain pun hampir nak jatuh lah. Tapi alhamdulillah datang sebab bapak dia paksa. Bagus kita paksa budak. Kalau kita tak paksa, siapa? Saya jadi macam ni sebab bapak saya tegas. Bapak saya pencin kerajaan juga, pegawai kanan. Wajib maghrib isyak wajib semayang di masjid. Wajib, bukan sunat. Tak pergi tuan-tuan, balik kena rotan, tak usah cakap lah. Ustaz saya tampar sebelah kanan, balik-balik bagi tahu papa, ustaz tampar belah kanan, dia tampar belah kiri. Mak saya kenapa tampar anak, tiba-tiba tampar, biar balance otak dia. Ustaz dah tampar belah kanan, abang tampar belah kiri, biar balance otak. Tu jadi balance otak saya tu. Tuan-tuan, sungguh kalau mak bapak tak didik anak-anak, saya takut khawatir akan datang apa yang akan berlaku. Tudung tetap pakai, tapi kita tak tahu macam mana yang berlaku. Bila masuk universiti tuan-tuan, kita tak tahu. Depan mata sekolah menengah kita jaga, tapi bila masuk universiti tuan-tuan dah tak jaga dah. Nak telefon ni, dia tak angkat. Nak buat video call, tak angkat. Tak tahu, kecuali dia betul-betul berada dekat kolej. Baru dia. Kalau tak, kolej tak tahan pukul 1 pagi, pukul 2 pagi tak boleh masuk sekarang ni, kecuali memang surat ada. Sebab dapat tangkap budak-budak muda keluar dengan kereta-kereta mewah, jadi GRO gitu, keluar malam-malam, balik pukul 2-3 pagi. Siapa yang hantar? Kereta-kereta mewah. Jadi pemuas nafsu orang lelaki. Tu pun kita risau. Jadi tu sebab sekarang ni tegas, nak masuk universiti dia mesti kena ada surat, ataupun dia kena maklumkan bahawa dia adalah bapa ataupun waris. Sebab ada yang main-main macam tu kan. Kita kena jagalah. Macam kami kat universiti, kami nak pastikan benda tu tak berlaku. Walaupun ada terpecah 2-3 kes, tapi kita kena berhati-hatilah. Itu tanggungjawab. Tapi sejauh mana kami nak jaga sangat. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, tak ada yang boleh menjaga kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita pakat-pakatlah jaga negara kita ini agar terus berpegang dengan apa yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapan terima kasih Profesor Madia Dr. Muhammad Izzah Arif atas kuliah yang disampaikan sebentar lagi. Semoga kita mendapat manfaat yang baik daripadanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, berjumpa untuk menikmati sarapan pagi disediakan oleh Surau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.